Barulah kilat. Wah. Penat juga ini. Dah siap dah kereta saya? Abang. Kita abang dah siap. Ini bagi kita abang. Ini dah kereta mana tah? Ni, abang punya kunci kereta, bang. Okey, terima kasih. Bang, saya nak cakap sikit boleh, bang? Boleh. Abang jangan terasa pula. Tapi tadi saya cuci, saya vacuum semua, abang. Ada bau sikit, abang. Ya ke? Bau apa tu? Dia macam, tak tahu, bau yang mungkin abang ada letak kadang-kadang barang-barang basah, ayam, ikan kan. Dia susah nak hilangkan. Tapi abang jangan risau. Saya ada ni, bang. Yang ni, bang. Ini pewangi kereta ni memang bagus, bang. Abang belilah satu, bang. Okey, tengok bau je. Bau dulu, bang. Bau dulu. Bau, bang. Bau. Wangi. Okeylah, berapa satu? Ini dekat luar orang jual RM20. Tapi dengan abang saya jual RM30 lah. Okeylah, boleh lah. Boleh, bang? Boleh. Okey, bang. Kejap. Muka abang ni macam saya kenal lah. Abang ni cikgu ke? Ya, bagaimana kamu kenal saya? Saya rasalah. Kamu bukan Akmal ke? Macam mana abang kenal saya? Bukan pelajar saya dulu? Cikgu lah ni. Ya, saya cikgu. Kalau nak tahu siapakah cikgu ini, jom kita mulakan kelas kita. Cikgu, bayarlah RM30. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. What's up everybody? Saya Akmal Nazri, selamat datang ke Menengah Atas. Apa khabar murid semua, sihat? Alhamdulillah. Baik, hari ini ataupun kali ini kita nak belajar bagi mata pelajaran pendidikan khas iaitu cucian kenderaan. Dan saya pasti anda pun dah tahu dah guru yang akan mengajar kita kali ini iaitu tak lain tak bukan Cikgu Nazir. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sihat. Kereta Cikgu sekarang dah semakin wangi dah Cikgu. Alhamdulillah. Okey. Kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Ini dia, kita bersama dengan Cikgu Fati. Apa khabar Cikgu Fati? Sentiasa ceria dan senyum Cikgu Fati kita. Baiklah, Cikgu, saya pasti ramai murid-murid tertanya kan. Kejap. Apa kaitan Cikgu Nazir dengan Abang Akmal tadi tu dengan mata pelajaran yang kita nak belajar kali ini, Cikgu? Silakan. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kemasan dalaman kenderaan. Jadi dalam topik ini kita akan belajar bagaimana cara cucian dalaman yang betul lah, caranya betul. Itu dia yang kita nak belajar, kemasan dalaman kenderaan, Cikgu. Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Nazir. Jom Cikgu. Okey. Dekat situ Cikgu punya tu. Okey. Alright, silakan Cikgu. Alright, ini dia. Yang pertama, kita nak tengok kan, agak-agak apa Cikgu nak kongsikan di dalam kemasan dalaman kenderaan. Saya suka ni. Sebab ini murid-murid kena tahu nanti satu hari nanti bila ada kereta kena ambil tahu. Okey Cikgu, dah okey Cikgu? Okey, jom kita. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan tajuk pembersihan dan kemasan kenderaan. Okey, ini kenderaan yang datang untuk kita. Okey. Kemudian kenapa kita perlu belajar dan juga kenapa kita perlu untuk kemas kenderaan kita biar nampak cantik sebagainya. Okey, faktor-faktornya kenapa kita perlu Okey, satu, terdapat kotoran seperti habuk, serangga, sisa makanan dan lain-lain kotoran dalam kabin kenderaan. Jelah kita dalam kereta kadang ada makan jajan, makan kek, kerepek. Jadi tertumpah ke, terkotor sebagainya. Kadang ada serangga, contohnya serangga lipas. Lipas yang kecil je. Lipas kecil, lipas kereta orang panggil. Kan? Itu yang kita kena bersihkan lah. Okey, faktor yang kedua, kabin kenderaan dalam keadaan tidak bersih dan berbau yang tidak menyenangkan. Ada bau mungkin disebabkan oleh makanan yang sisa makanan yang kita tak nampak dah jadi basi sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan kereta kita bau. Betul. Akmal. Okey, yang ketiga, kotoran dan habuk yang terdapat pada kenderaan yang boleh menjejaskan kesihatan diri sebab kotoran tu dia bawa bau.
Betul. Kadang ada virus atau kuman sebagainya, bakteria. Jadi benda-benda ni boleh menjejaskan kesihatan diri kita. Itu ini antara faktor-faktor yang perlu kita bersihkan. Okey, yang keempat sebenarnya adalah bau yang tidak menyenangkan boleh mengganggu fokus pemanduan dan keselesaan penumpang. Betul. Bila bau Fizi bawa pun kereta, alamak macam-macam bau. Jadi fokus kita tak boleh memandu dengan baik. Kadang kita bawa penumpang, bawa pun alamak bawa menantu ke, bapak mentua ke, bawa jadi orang rumah ke, anak-anak sebagainya. Jadi menyebabkan bau penumpang tu tak selesa duduk dalam kereta, kita. Jadi ini antara faktor yang perlu kita ambil kira untuk kita kemaskan kenderaan kita. Okey. Sebenarnya kita pergi kepada seterusnya saya tahu apa cikgu. Ini dia manfaat membersihkan kabin kenderaan. Betul cikgu? Betul. Okey. Bila kita dah bersih, kenapa kita perlu bersih? Apa manfaat-manfaat yang kita dapat apabila kita membersihkan kabin kenderaan kita? Satu, kabin kenderaan kelihatan bersih dan cantik. Saya setuju. Kan dah shining, kalau berkilat sebagainya. Kita pun rasa best duduk dalam, seronok duduk dalam kenderaan. Betul. Dan mampu menyegarkan pengudaraan dalam kabin kenderaan. Sebab kita duduk dalam kenderaan biasanya tutup tingkap semua pakai aircon. Jadi segala bau kalau kita dah bersihkan, jadi akan segarlah pengudaraan dalam kenderaan tu. Betul. Okey, dan yang ketiga, memberi kesegaran bau yang menyenangkan kepada pemandu dan juga penumpang. Bila bau kita sedap sebagainya, kita nak memandu pun selesa Kemal. Itu penting, kesegaran bau. Dan yang keempat, mencegah kehadiran lipas dan serangga seperti semut, lalat dan lain-lain ke dalam kabin kenderaan. Sebab bila ada makanan, sisa makanan, ni yang akan menarik lipas ke, semut datang, gula ke sebagainya, dia akan datang masuk ke dalam kenderaan kita, menyebabkan kenderaan kita ni dah jadi macam zoo negara. Petting zoo cikgu. Petting zoo jadi. Sebab tu kita kena bersihkan. Ni manfaat dapat mencegah kehadiran. Kadang serangga-serangga ni membawa kuman dan bakteria kan, tu bahaya kepada kesihatan kita. Dan yang terakhir, kita dapat memberi keselesaan kepada pemandu dan juga penumpang kenderaan. Bila bersih, seronok kan, wangi. Jadi kita rasa tenang jiwa duduk dalam kereta. Saya silap tertidur dalam kereta. Tapi jangan buat tidur dalam kereta, Akmal. Bahaya tu. Bahaya tu. Jangan tidur dalam kereta. Lagi-lagi pasangkan pula dengan penghawa dingin kan cikgu. Betul, bahaya. Itu adalah perkara yang sangat-sangat dilarang sama sekali. Betul. Tapi apa benda yang tak dilarang adalah sekarang ni kita berhenti rehat dulu. Boleh ke cikgu? Boleh. Alright, kepada murid-murid semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nazir kita. Cikgu, banyaknya alatan-alatan yang ada dekat atas meja ni cikgu. Ini apa sebenarnya kita nak belajar pula? Okey, kali ini kita akan belajar berkaitan dengan peralatan pembersihan dan kemasan kenderaan. Okey. Jadi kat sini ada pelbagai alatan yang kita akan gunakan dalam proses pembersihan dalaman kenderaan. Okey. Okey. Mari Akmal, kita tengok apakah peralatan tersebut. Okey. Okey, peralatan pembersihan kenderaan ada 3. Okey. Satu, kita menggunakan mesin hampa gas. Itu di depan ni. Kat depan ni ada mesin hampa gas yang biasa digunakan di pusat cucian kenderaan. Dan begitu juga dengan yang kecil tu, kadang ada juga digunakan untuk mudah mobile, tempat-tempat yang sukar untuk kita buat menggunakan yang besar lah. Okey.
Kemudian fungsi mesin hampa gas ni adalah untuk menyedut habuk dan kotoran serta sisa halus makanan. Sebab mula prosesnya kita buang dulu yang kotor-kotor yang ataupun sampah-sampah yang besar. Lepas tu yang halus-halus tu kita guna mesin hampa gas untuk sedut yang sekecil-kecil sisa makanan ataupun habuk dan juga kotoran. Ataupun kadang ada pasir kan? Betul, pasir dan sebagainya. Yang kedua iaitu berus pembersihan kenderaan iaitu nilon. Berus ni ada dua. Boleh saya pergi sana tunjuk. Mana satu cikgu? Ni berus. Ni berus dia muncung. Muncung ni dia tempat kalau macam celah-celah tu. Mungkin cikgu boleh tunjukkan dia senang ni untuk. Dan kita ada juga yang besar ni. Ni kawasan biasanya yang tempatnya aircon tu. Jadi bersih habuk guna yang ini. Dari dua lah. Ini dipanggil itu berus pembersih. Baik, ni lagi sekali mungkin murid-murid tadi tak jelas nak nampak kan. Inilah dia. Namanya apa tadi cikgu? Berus apa? Berus pembersihan kenderaan. Nilon. Nampak. Itu dia. Okey, baik. Alright, seterusnya cikgu. Jadi tujuan berus ni adalah untuk membersihkan dan mengeluarkan habuk dan kotoran halus pada celahan papan pemuka kereta dan kawasan yang sukar untuk dibersihkan dengan mesin hampa gas tadilah. Jadi kawasan tu kadang kita mesin dia tak keluar. Jadi kita kena secara manual. Secara manual korek dulu biar bersih sebersih-bersihnya. Sebab celah ni kebanyakan kereta-kereta yang moden sekarang dia banyak celah-celahnya halus. Betul. Jadi sukarlah untuk kalau mesin hampa gas tak sedut benda tu. Jadi kita kena keluarkan sebab dia melekat di celah tu. Baik. Dan yang ketiga alatan yang kita gunakan adalah kayu batang bulat. Yang inilah. Kayu batang bulat. Nampak? Kayu batang bulat ni fungsi dia adalah untuk mengeluarkan habuk dan kotoran halus pada pelapik kaki kenderaan. Jadi pelapik kaki kenderaan tu untuk memudahkan kita untuk untuk apa cikgu sebenarnya? Sebenarnya sebelum kita proses nak hampa gas, seelok-eloknya kita buang dulu kotoran dan pasir pada pelapik. Kemudian barulah kita vacuum. Memudahkan kerja. Kalau kita vacuum dengan kotoran sekali dia lambat. Mungkin cikgu boleh tunjukkan sikit ke? Demo sikit cikgu. Demo tu kemudian nanti kita buat. Nantilah. Kita akan buat nanti demo. Sabar dulu Akmal. Okey. Maaf cikgu. Itu tujuannya kayu ni untuk kita pukul untuk keluarkan kotoran ataupun habuk-habuk yang besar yang senang untuk dikeluarkan daripada pelapik. Sebelum kita vacuum ataupun vacuum ni lah habuk-habuk tersebut. Ini untuk alatan bagi pembersihan kenderaan. Kita pergi kepada proses yang seterusnya iaitu senarai alatan untuk kemasan dalaman kenderaan. Kemasan dalam kenderaan di mana apabila kita dah vacuum, sedut semua, bersihkan semua habuk sebagainya, kita nak nampak dalaman kita cantik Akmal. Jadi inilah alatan-alatan yang akan kita gunakan. Satu, apa pertama? Kain pengilap kain pengelap microfiber. Sebab tu kita guna microfiber. Sebab microfiber ni dia boleh menyerap kotoran yang halus. Sebab tu sekarang ni kita guna microfiber. Kalau guna yang tuala biasa atau kain biasa akan berbulu Akmal. Sebab tu kena guna yang microfiber. Betul cikgu. Fungsi dia adalah untuk membersihkan habuk dan kotoran pada papan pemuka kenderaan dan permukaan-permukaan yang berhabuk dan kotor dan merangkap habuk halus. Sebab tu kelebihan microfiber ni dia boleh menyerap ataupun memerangkap habuk-habuk halus. Betul. Dan juga tidak meninggalkan bulu-bulu. Biasa kalau kain biasa dia akan tinggalkan bulu-bulu yang halus tu. Bulu halus tu. Jadi tak cantiklah kereta tu kan. Nampak apa ibarat macam ada habuk lagi. Sebab tu kita gunakan material microfiber.
Yang kedua, kita gunakan span pemampat. Span pemampat. Okey. Itu span ya. Ini dia. Okey, span pemampat ni, kita guna sebab untuk menggosok dan mengilap, fungsi dia untuk menggosok dan mengilap pada papan pemuka kenderaan dan permukaan material plastik. Dan kita guna span pemampat ni sebab span pemampat dia mampu menyerap cecair pengilat pada papan pemuka kereta tu. Kalau kita guna span yang biasa tu, kan, rugilah sebab cecair tu dia akan meresap dalam dan dia susah nak keluar cecair tu. Kalau pemampat ni dia senang sikit kita nak mengilap. Sebab itu kita pakai material span tu yang mampat sikit lah. Okey, itu fungsi dia kan? Ya, fungsi dia. Mengenai span mampat. Betul, cikgu? Betul. Okey, baik. Yang terakhir, apa ni? Inilah cecair pengilap papan pemuka kenderaan. Okey, dan tu ada cecair. Ni cecair, panggil cecair pengilap lah. Untuk mengilatkan kita punya papan pemuka dan juga material plastik lah. Fungsi dia. Okey, mana-mana yang plastik, yang material hitam sebagainya kita kilatkan nampak cantik. Itulah. Dan bersamanya kalau sekiranya kereta-kereta yang lama kan dia nampak macam kusam, maka kita kilat dengan dia sama iaitu material cecair. Yang ni dia punya spray. Spray ni dia nampak lebih shining sikit. Baik cikgu, tadi cikgu cakap ini kan merupakan cecair pengilap papan pemuka kereta. Jadi apa yang ada di dalam cecair itu? Adakah sabun ke atau hanya sekadar air biasa atau mungkin ada sebarang chemical cikgu? Dia adalah chemical. Chemical pengilap kenderaan. Ya. Jadi ini adalah jangan sembuh sesuka hatilah kan? Betul. Jangan bagi anak-anak yang kecil bermain kan? Betul. Dia ingat mungkin sembuh yang untuk yang gosok baju tu. Tidak ya. Sebab itu kadang-kadang saya pasti untuk seorang bapa juga dia kena melabelkan setiap botol itu supaya anak-anak tahu, oh ini untuk kereta baba lah, tak boleh buat main-main. Betul cikgu? Betul. Pandai anak. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya saya dah beritahu dan juga menjelaskan tentang alat peralatan yang digunakan. Jadi saya ni nak menguji Akmal untuk kenali adakah Akmal dapat mengenali peralatan-peralatan yang saya telah jelaskan tadi. Betul. Boleh cikgu. Aktivitinya adalah melabelkan peralatan kenderaan yang ada di atas meja saya ni cikgu. Ya, betul. Okey, baiklah, kita mulakan dulu dengan yang pertama dekat sini kalau kita dapat lihat, iaitu berus pembersihan kenderaan. Saya pasti murid-murid pun dah tahu, sebut saja berus kata kuncinya. Jadi kita label lah dekat atas ni. Betul cikgu? Betul. Saya label sini boleh ke cikgu? Boleh. Murid nampak ke? Yang ini. Ini. Yang ini. Ini dia. Okey. Saya letak macam ni. Okey. Seterusnya mesin hampa gas. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris mungkin murid-murid lebih tahu vacuum cikgu kan. Vacuum. Ini dia. Yang ada di atas meja saya. Okey. Saya letak kat depan ni, nampak? Itu dia terbaik. Dan ada juga yang besar, betul cikgu? Betul, ada yang besar. Yang besar yang kat depan tu, kalau murid nampak, itu yang sering digunakan di pusat cucian kenderaan. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi untuk nak label, iaitu span mampat cikgu. Betul. Saya pasti murid pun dah tahu, sebut saja span, yang mana satu? Itu dia. Saya akan letakkan dekat sini. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey. Ini dia murid-murid, span mampat. Nampak? Tada! Okey. Baik, seterusnya cikgu. Ini kayu batang bulat. Untuk apa tadi cikgu fungsi dia? Untuk mengeluarkan habuk-habuk di kapet. Betul. Pelapik kaki. Pelapik kaki. Kapet pula. Jadi yang inilah kita pun tahu. Saya letakkan dekat atas ni. Boleh cikgu Boleh. Nampak kan? Okey. Ini dia. Kayu batang bulat. Alright. Seterusnya cikgu, tinggal lagi dua. Iaitu cecair pengilat papan pemuka kereta. Ini yang tadi cikgu pun dah cakapkan mengenai cecair. Jadi kita akan tampalkan. Ya, di sini cikgu. Okey. Tada.
Itu dia. Dan terakhir cikgu. Saya bagi peluang cikgu untuk jawab. Saya bagi peluang cikgu pula kan. Dia kain pengelap microfiber. Di sini kita akan letakkannya. Okey, nampak murid-murid? Ini kainnya. Alright. Jadi cikgu, saya dah pun melabelkan ke semua alatan-alatan di atas meja ni. Macam mana? Betul ke tak betul ni cikgu? Okey, bila saya lihat semua, alhamdulillah terbaik. Ya. Akmal semua jawab label yang Akmal letakkan di atas meja. Semuanya betul. Ya. Okey, jadi cikgu, berapakah ganjaran yang kita nak bagi ni cikgu? Satu ganjaran. Satu ganjaran saja cikgu. Satu je. Baiklah, satu ganjaran saja ya. Mana kita nak letak ni? Yang inilah ganjaran yang saya akan dapat dekat sini cikgu situ. Kita akan tampalkan satu ganjaran kepada saya dan terima kasih kepada murid-murid yang nak membantu Abang Akmal juga. Baik cikgu, kita nak berhenti dulu boleh cikgu? Boleh. Kepada anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Okey. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nazir kita. Cikgu, saya macam nak tahulah apa antara teknik-teknik untuk membersih kenderaan ni cikgu. Boleh ke cikgu kongsikan kepada kami semua Cikgu Nazir? Okey, insya-Allah boleh. Okey, jadi dalam kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan teknik-teknik pembersihan kenderaan. Akan menggunakan operasi hampa gas. Okey. Okey, cuma langkah pertama yang perlu kita buat sebelum kita menjalankan operasi hampa gas. Okey, satu iaitu keluarkan dan buang sampah yang boleh dilihat dengan mata kasar dan mudah dibuang dari kabin kenderaan. Jadi banyak sampah-sampahnya ada, botol plastik ke, tisu, sisa makanan yang kita boleh ambil yang nampak secara kasar ni kita buang dulu dalam tong sampah. Keluarkan daripada kabin. Lepas kita keluarkan, kemudian yang kedua kita keluarkan pelapik kaki kenderaan. Kemudian lepas kita keluarkan, kita pukul pelapik kaki kenderaan dengan menggunakan kayu batang bulat untuk mengeluarkan habuk dan kotoran dulu untuk memudahkan proses mesin hampa gas tadi. Kemudian gunakan mesin hampa gas untuk menyedot dan membersihkan habuk yang ada pada pelapik kaki kenderaan. Macam kita lihat pada slide di mana jadi kapet, semua kapet biasanya ada kapet warna merah tu atas tu yang kasar sikit, kemudian bawah tu yang kapet atas pelapik kaki, bawah tu ada kapet. Jadi dua-dua kena buat keluarkan. Betul. Kemudian langkah yang ketiga iaitu membersihkan dan keluarkan dan berus habuk dan kotoran yang melekat pada celah-celah papan kenderaan kereta dan juga celahan. Yang lain menggunakan berus pembersih kenderaan nailon. Yang inilah tadi. Jadi berus ni kita beruskan di kawasan yang celah untuk kita keluarkan dahulu kotoran-kotoran tu. Bagi memudahkan proses hampa gas. Kalau kita vacuum je, mungkin ada akan tertinggal sebab kotoran tu kadang ada melekat kat celah-celah tu. Dia tersekat kat situ kan. Jadi kita untuk memudahkan untuk membersihkan lebih bersih kita punya kabin kenderaan. Jadi kita celah tu kita korek-korek dahulu supaya semua kotoran tu hilang. Itu proses yang ketiga. Dan seterusnya langkah keempat iaitu gunakan mesin hampa gas untuk menyedot dan membersihkan semua habuk dan kotoran yang ada dalam kabin kenderaan. Jadi kita ada mesin hampa gas tu, kalau boleh guna yang muncung lah. Sebab tu kita ada dua laras. Ada setengahnya kalau yang kawasan-kawasan yang sukar untuk yang sempit kita guna yang muncung. Kawasan yang terbuka kita buka je muncung ni. Kita boleh lagi cepatlah. Kalau guna muncung ni lambat sikit, kalau muncung ni lambat sikit, kalau terbuka ni lebih cepatlah. Sebab tu
Ni yang hampa gas yang vacuum yang industri lah yang kita gunakan. Lebih cepat, lebih kuat sedotan habuk. Okey. Seterusnya, Seterusnya, langkah yang kelima, di mana lepas kita bersihkan dan kita vacuum keseluruhan kenderaan, dan langkah yang terakhir itu kita masukkan semua pelapik kaki kenderaan dengan kemas lah. Meletak kapet dulu, kemudian letak dia punya pelapik kaki. Jadi pastikan bahawa pelapik kaki berada di atas, kapet berada di bawah. Jangan tersilap. Kadang-kadang kita anggap benda itu sama saja. Letak balon. Jadi sepatutnya yang mana satu dulu, cikgu? Letak kapet dahulu. Kapet dulu kat bawah. Kemudian di atasnya adalah pelapik kaki. Ya. Jadi itu yang murid-murid kena pastikan bahawa meletakkan kapet dan pelapik kaki dengan betul lah dan kemas. Okey, itu langkahnya lah. Okey. Jadi sekarang ni saya ingin tunjukkan tentang ciri, kita lihat pada video. Ada video? Saya ada video mana step-step ataupun langkah-langkah yang kita betul. Okey, jadi tunggu apa lagi? Jom kita tengok. Itu video dia cikgu kan? Ya, betul. Seronok pula. Saya teringin lah nak buat, cikgu. Boleh ke cikgu? Boleh, tapi sebelum buat, saya tunjuk dahulu kepada Akmal cara-cara yang betul untuk menggunakan operasi penggunaan mesin hampa gas. Okey, silakan cikgu. Alright. Okey, yang pertama kita keluarkan kapet dan juga pelapik kaki. Lepas kita keluarkan, terus je. Ini gunaan kayu batang bulat. Kayu batang bulat ni. Biasa kalau kita tengok kat perusahaan kereta yang biasa-biasa, kan dia ketuk dekat dinding. Dekat dinding ataupun dekat lantai. Dekat lantai. Jadi kadang dinding tu jadi tak cantik lah tempat bengkel kita. Rosak pula kan. Jadi kau boleh gunalah kayu yang bulat. Kita ketuk je. Dia akan keluar lah. Jadi keluar. Keluar. Banyak cikgu. Ini siapa lah nak kena vacuum nanti kan? Sebab kalau kita vacuum ke kapet ni, pelapik kereta ni, dia susah nak keluar. Sebab tu kita guna kayu untuk kita paksa dia keluar daripada bawah tu. Lagi cikgu. Kemudian kadang ada juga pada kapet ni, kotoran, kita buang dulu macam ni. Dan nak mudahkan, kita ketuk juga lah. Ketuk cikgu. Lagi ketuk cikgu. Dia keluar nampak tu. Nampak? Belakang ketuk. Sampai keluar habis. Lepas tu yang degil-degil tak keluar, itu yang kita kena vacuum. Jadi mudahlah, nampak dah bersih sikit. Saya tak sabar untuk kawan saya, si Fikri tu dah akan bersihkan lantai-lantai ni nanti. Itu langkah satu ya. Langkah seterusnya cikgu ataupun langkah kedua? Seterusnya kita gunakan berus pembersih ni untuk berus di kawasan celah-celah papan pemuka kenderaan. Sebagai contoh, kadang kalau kita model ni, dia ada celah-celah kat sini. Dalam ni kadang kalau kita vacuum, kita keluar habis. Sebab tu kita kena korek-korek dulu. Yang ni cikgu, saya tolong angkat untuk cikgu. Boleh. Saya tolong angkat untuk cikgu. Okey, nampak? Kita korek-korek dulu guna. Celah tu kan? Kemudian kita tengok. Terima kasih Kemal. Ni pun dah bersih dah. Saya letakkan balik cikgu boleh boleh. Dan untuk dashboard ada papan pemuka kereta. Kan biasanya kawasan ni ada banyak habuk. Betul. Jadi kita keluarkan dahulu habuk-habuk sini, yang celah gunanya ni.
Yang dekat ni, corong-corong penghawa corong. dingin cikgu kan? Ya betul. Yang di sini kita lebih prefer untuk di celah-celah macam kawasan-kawasan ni apa? Dia macam punya ada line lah. line meter semua tu meter, kan? Sebagainya. Kawasan-kawasan ni lah. Lepas tu penting kita korek semua kawasan ni. Habiskan. Keluarkan. Kadang habuk tu dia ada lekat, kalau kita vacuum pun dia tak keluar. Dia tak keluar sebab habuk tu dah melekat. Dah melekat, betul. Dan untuk kawasan yang lebih terbuka, kita guna yang ni. Kawasan macam ni. Jadi nampaklah cantik. Bersihkan. Cuci. Kawasan kat sini, kawasan ni. Okey, sini. Okey. Itu pentingnya. Kilat cikgu Belum berkilat lagi, baru belum bersih. Okey, lepas tu cikgu? Okey, selepas kita keluarkan segala habuk di celah sebagainya, baru kita melakukan proses mesin hampa gas. Okey. Baik cikgu. Okey, ini adalah mesin hampa gas. Cuma langkah keselamatan, pastikan tangan tak basah, tak kena air, sebab ada melekat elektrik. Jadi pastikan tangan tu kering. Kalau basah, lap dulu dengan kain. Okey. Okey. Saya kita boleh mulakan kot. Okey, di sini nampak kotor kan. Okey. Ini alright. 1 2 3. Okey cikgu. Cikgu. Kalau cikgu bersihkan semua, nanti saya nak buat apa cikgu? Tak apa, lepas dia kotorkan. Okey, sebab tu saya tunjuk bahawa okey, di hujung ni biasanya ada kotoran. Lepas tu kita pastikan bahawa kita sampai ke dalam. Jangan keluar saja. Itu yang kena tukar kepada muncung yang lebih tajam tu cikgu. Kawasan-kawasan lain ni sebagainya kenalah buat Okey, itu untuk yang kerusi, kawasan kerusi. Okey, kita tengok kepada kawasan contohnya pelapik kaki. Okey. Alright. Okey, cikgu. Itu untuk pelapik kaki kenderaan kan? Nak cepat kita kena buka lah. Biar muncul ni besar. Okey, kemudian kita pergi pada celah di situ. Yang ini pula? Ini kena guna muncung. Sebab apa? Kawasan dia sempit. Okey, kita pasang muncung dia pula. Dah pun bersih cikgu. Dah pun bersih. Okey. Seterusnya apa lagi cikgu kita nak bersihkan ni? Okey, ni saja teknik untuk mesin hampa gas. Cuma bezanya adalah penggunaan muncung lah. Kawasan yang lebih terbuka, kita guna yang kosong. Okey. Supaya cepat sikit proses. Kalau kita muncung kecil, lambat. Kemudian untuk kawasan yang sempit dan juga celah-celah, kita guna yang ada muncung ni lah. Yang tirus tu kan? Tirus. Okey. Jadi itu saja. Jadi saya dah tunjuk teknik dan sebagainya. Boleh saya minta Akmal lah. Boleh cikgu? Untuk mulakan prosesnya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni saya akan tunjukkan kepada anda macam mana kita nak bersihkan kenderaan dengan cara yang betul selepas telah diajar oleh cikgu kita. Cikgu buat apa tu cikgu? Saya kena kotorkan dulu. Kalau tak adil lah. Dia tak adil juga. Okey. Cukup cikgu. Banyak sangat tu cikgu. Okey, apa-apa pun ingat tau. Kita lepas kita dah buka pelapik kenderaan ni kan. Lepas tu ada abu-abu, ambil ni dulu batang kayu ini untuk apa? Pandai. Kita nak buang ataupun ketuk pada pelapik kaki supaya habuk-habuk tu pun keluar. Okey, jadi kita ambil
Macam ni. Nampak? Kalau boleh, jangan kat depan cikgu kan? Betul. Kalau kat depan, jadi apa? Kita kena pukul yang dekat belah belakang. Macam ni je, saya tunjuk contoh nampak tak? Contohnya seperti itulah buat sehingga pelapik kenderaan kita bersih cikgu. Betul. Kan? Sama juga dengan yang sebelah ini. Okey. Lepas tu langkah 1 sudah siap. Langkah kedua apa pula cikgu iaitu ambil berus tirus macam ni dan berus bulat ni kita bersihkan dekat papan pemuka kenderaan. Betul cikgu? Betul. Jadi kita pergi dekat papan pemuka kenderaan, kita bersih-bersihkanlah. Nampak kadang-kadang ada habuk-habuk kita tak nampak tau. Ni nampak ni. Nampak habuk-habuk berterbangan tu. Kan? Atas-atas ni, celah-celah yang macam ni dekat penghawa dingin dan sebagainya. Untuk berus kecil ni pula, yang ini dekat selalunya digunakan di kat corong-corong penghawa dingin ni. Betul tak cikgu? Betul. Tu nampak tu. Dia keluar. Banyaknya habuk-habuk ni yang kita tak nampak ni. Kita pun bersih-bersihkan. Lepas tu hilanglah habuk-habuk itu dan bersih. Selepas itu kita pun dah cuci dah menggunakan berus ini cikgu. Betul. Kita bersihkan. Kita nak buat apa pula cikgu? Yang ini kan? Betul. Ya. Okey, baik. Pakai mesin hampa gas ini kalau boleh minta juga bantuan daripada ibu bapa kan. Betul. Kadang-kadang ayah kalau Akmal nak tolong boleh ke? Boleh tapi ada juga orang kata pengawasan daripada ibu bapa. Betul. Okey, saya buat yang sini dulu cikgu boleh Boleh. Okey. Cikgu macam mana on ni cikgu? On. Pastikan tangan tu kering. Okey cikgu. Okey. Ayah, Akmal dah bersihkan dah. Orang kata kursi kereta ni, ayah. Nak bersihkan apa pula, ayah? Okey, habis kursi kereta, bersihkan kapet tadi. Boleh, ayah. Dah macam anak dengan anak ayah tu kan? Okey. Cikgu, mana dia bagi lagi satu ni, cikgu? Buka saja. Buka saja. Okey. Untuk pelapik kenderaan, kita, kalau macam ni nampak tak? Ada yang tadi tertinggal tak hilang kan? Betul, yang tertinggal kesan-kesan kotoran ni kita vacuum sahaja. Macam saya tengah bersenam lah cikgu. Okey. Dan selepas itu kadang-kadang dekat celah-celah pintu kenderaan kan pun ada sampah-sampah, kita pun boleh vacuum. Cikgu boleh minta tolong boleh, ke? Okey. Dan kita akan buat tapi okey. Tekan dulu. Cikgu minta maaf cikgu. Saya tervacuum pula jadi cikgu. Minta maaf cikgu. Jadi nampak dah pun bersih. Betul cikgu. Betul. Kita boleh letakkan dekat situ. Cikgu, boleh ke kalau kita nak gunakan mesin hampa gas ini untuk kita nak bersihkan dekat papan pemuka menggunakan ini cikgu? Boleh. Kalau tadi kita dah keluarkan tapi ada lagi nak pastikan tak habuk-habuk tu lebih clear, kita buatlah dengan mesin hampa gas. Saya buat boleh cikgu? Boleh. Okey. Jadi macam itulah. Kita juga boleh gunakan dekat papan pemuka. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Sebab kalau kita tengok kan dekat belakang ada lagi 10 kereta cikgu. Betul. Ada lagi 10 kereta yang saya nak kena bersihkan. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam menengah atas. Cikgu panggil yang belakang kereta tu masuk. Okey, masuk.
KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nazir kita. Nampak tak? Saya dah hadir dah. Ganjaran saya 4 dah Cikgu kan? Betul, 4. Selepas beberapa aktiviti yang kita buat bersama-sama tadi. Okey Cikgu, sekarang ini Cikgu nak kongsikan apa pula dengan murid-murid? Silakan. Okey, kali ini kita akan belajar berkaitan dengan kemasan kenderaan. Okey. Sebab kita bersihkan kenderaan kita, jadi kita belajar tentang kemasan kenderaan. Baik. Okey. Apakah langkah-langkah untuk kemasan kenderaan? Yang mana teknik kemasan kenderaan, langkah pertama iaitu kita kena bersihkan dan lap segala habuk dan kotoran pada papan pemuka kereta dan permukaan material plastik yang lain. Okey. Sebab tadi kita dah vacuum sebagainya, dah kita serta vacuum. Yang ni yang kadang ada lekat-lekat sikit tu kita kena lap dengan microfiber. Okey. Setiap celah-celah tu lap yang nampak, kemas sebelum kita kita buat polish ataupun mengilap. Okey, sebab kalau kita tak kemaskan ataupun kita tak lap dahulu, nanti kita polish tu ataupun kita mengilapkan plastik tu, dia tak cantik. Sebab ada sih macam sama-sama kotoran kan. Okey, langkah yang kedua sebab kita lap semua, okey, baru kita gosokkan dan kilatkan permukaan papan pemuka kenderaan dan juga permukaan material plastik yang lain dengan menggunakan span pemampat dan cecair papan pemuka kereta. Yang ni lah. Okey, yang ni. Yang dalam ni ada material cecair tadilah. Okey. Itu step 2 step saja untuk kemasan dalaman kenderaan. Okey. Jadi untuk tengok lebih jauh, mari kita tengok video yang disediakan. Okey, mari kita. Itu dia tekunnya. Itu anak-anak murid cikgu ke? Ya, anak murid saya. Itu baiklah. Diorang betul-betul memberikan tumpuan sepenuhnya sewaktu membuat kemasan kenderaan ni cikgu kan? Betul. Sebab kita nak pastikan bahawa setiap pelajar dapat memahami cara pembersihan yang betul dan kemasan yang betul. Supaya kita bersih dan cantik. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan secara praktikal berkaitan dengan cara untuk kita buat kemasan dalam kabin kenderaan. Boleh, cikgu. Pertama kali itulah tadi kita kena lap dahulu kabin, nampak abuk-abuk sebagainya, kita lap dahulu. Bagi pastikan keadaan kabin kita betul-betul bersih. Di sini kawasan-kawasan ni sebagainya. Okey. Boleh kita buat sikit tangan kita macam ni. Celupkan supaya jari kita ke dalam ni sebagainya lah. Ke dalam corong dingin tu kan. Kadang-kadang kita bersihkan tak berapa nak bersih. Jadi kita kali kedua, kali ketiga pastikan dia bersih lah. Sebagainya. Okey, nah kita dah bersih. Kemudian barulah kita nampak bersih. Pastikan tak ada habuk lah. Sebab cecair ni kalau kita ada habuk dan nanti bila dia dah kering dia tampak cantik. Okey, kemudian inilah cecair yang kita akan gunakan. Okey, sebab tu pentingnya span pemampat untuk memerangkap cecair. Kalau kita guna yang kain sebagainya, nanti dia tak lekat pada dia jadi basah kan. Okey, pertama ni kita letakkan pada span ni lah. Dia warna kuning. Dia setelahnya ada warna putih, ada warna kuning. Bezanya warna kuning ni dia bau wangi. Okey, mungkin saya boleh tunjukkan dekat murid-murid semua. Inilah bentuk cecair. Dia agak pekat cikgu kan, betul? Ya, betul, agak pekat. Okey, bila kita letak ni, kemudian barulah kita letak dah papan pemuka. Okey. Dia nampak saya. Ya, ingat tau, pastikan tiada habuk ataupun kotoran kan? Ya, betul. Sebab nanti bila kita buat proses ini, dia tidak akan meninggalkan satu kesan yang kurang cantik, betul cikgu kan? Dia akan macam best pula. Gosok cikgu, gosok. Jangan tak gosok cikgu. Itu dia ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, gosok cikgu, gosok.
kita kena gosok. Okey, nampak tak kilatnya? Terus. Silau mata saya, cikgu. Okey, dah kilat kan? Okey, sekali lagi. Nanti aku mau buat Boleh, cikgu. Okey. Macam itulah. Dan kalau biasanya kalau kereta lama dia kurang material plastik dia dah nampak macam malap. Jadi kita nak bagi servis yang terbaik, kita pakai yang spray untuk dia nampak cantik lagi. Ini memang khas untuk Yes, ni silikon lah. Ini jenis silikon yang khas untuk dah papan pemuka. Tapi yang dekat dia kena jauh sikit. Kena jauh. Dan contohnya dia, cikgu. Macam tu. Nanti bila kering dia akan cantik lah. Kita buat macam tu. Kan nampak. Ya, kawan-kawan atau murid-murid semua, ini bukan racun perosak Ini adalah untuk mengembalikan, naikkan seri balik. Betul. Orang kata papan pemuka itu. Dan wangi juga. Wangi, betul kan? Ini memang wangi. Jadi bila kalau kita buka kedai pusat servis kenderaan, pakai ini, orang kata, wanginya kereta aku. Wangi, boh. Okey, ini saja. Okey. Kali ini saya nak minta Akmal tunjukkan cara yang telah saya ajarkan tadi. Okey, cikgu. Macam mana saya nak lalu ni? Saya kena sini sikit. Okey. Baik, cikgu. Jadi bahan-bahannya tadi cikgu pun dah tunjukkan macam mana kan? Jadi saya akan buat di sebelah sini pula. Terima kasih, cikgu. Yang pertama, ambil kain microfiber dan kita lapkan dekat bahagian yang mungkin tadi bila kita ada menggunakan mesin hampa gas dia tidak menyedut dengan sebaiknya ataupun ada yang kotoran tak hilang lagi kan. Inilah kita lap sehingga bersih. Nampak hitam tau. Lap dekat corong-corong power dingin ni. Lepas kita dah bersihkan, seterusnya kita ambil sponge mampat macam ini. Okey, sponge mampat ini dan kita letakkan cecair. Okey, macam ni nampak cecair ni. Okey, dan selepas itu kita gosokkan di atas papan pemuka kenderaan kita. Betul, cikgu? Betul. Kita pun gosok. Ni nampak? Tu. Okey. Kita bolehlah. Dia jangan pakai banyak kan, cikgu, betul? Betul. Dia sikit-sikit je. Lepas dah kilat-kilat macam ni, kita pun dah buat. Wangi lah, cikgu. Lepas tu kita gunakan ni panggil apa tadi, cikgu? Pakai spray silikon. Spray silikon untuk yang orang kata benda-benda plastik macam lama ni kan. Dia akan naikkan balik lah. Dia biasa dia, betul, cikgu? Betul. Dan kita spray. Nampak? Macam tu. Okey. Siap, cikgu? Siap. Tak payah kita nak buat dekat luar kan. Betul. Nak kena bayar sampai beratus-ratus. Betul, cikgu? Betul. Okey, baik. Jadi, cikgu, macam mana ni saya punya prestasi ganjaran saya okey ke, cikgu? Okey, sangat bagus. Jadi, untuk aktiviti ni, saya bagi 3 markah. 3. Okey. Ini dah 3 senyuman, cikgu. Alright. Baik, cikgu. Seterusnya apa lagi kita nak tunjukkan kepada murid-murid kita ni, cikgu? Okey. Jadi 3. Alright. Jadi, kita dah belajar Okey. Bagus. Okey, kita dah belajar 2 aktiviti pada hari ini. Betul. Dan teknik yang saya minta Akmal labelkan, ada gambar, berbagai gambar. Betul. Aktiviti yang kita dah buat. Jadi di situ saya nak tengok bahawa sama ada Akmal dapat membezakan antara mana aktiviti pembersihan kenderaan dan mana satu aktiviti kemasan kenderaan. Ya. Okey. Saya buat sekarang, cikgu. Boleh mulakan sekarang. Okey, gambar yang pertama ini dia. Kalau dah ada mesin hampa gas, semestinya aktiviti pembersihan kenderaan, cikgu. Betul. Okey, saya tambah boleh, cikgu? Tambah. Okey, bawah. Okey, baik. Seterusnya, gambar yang seterusnya. Ini kalau ada lap-lap ni, baru je kita buat tadi kan, cikgu? Betul. Semestinya kemasan kenderaan. Okey, kita pun tampal dekat sini. Alright, seterusnya, cikgu. Yang ni. Apa dia buat ni? Kita tengok. Ini seorang pelajar tengah membersihkan kenderaan menggunakan mesin hampa gas. Jadi, pembersih kenderaan lah, cikgu kan? Murid ni. Yes. Dia buat. Betul. Okey.
Nampak murid ini pun kita lekatkan dekat sini. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Ini saya tahu cikgu. Kalau murid ini dia tengah ambil kayu, tengah orang kata apa ni cikgu? Pukul-pukul pelapik kaki ni untuk mengeluarkan kekotoran kan, segala kotoran dekat. Jadi kita letak dekat pembersih kenderaan. Wah, jangan keliru tau antara pembersihan kenderaan dan juga kemasan kenderaan. Betul cikgu? Betul. Okey, dan seterusnya murid ni tengah buat apa ni? Wah, macam saya buat tadi cikgu. Betul. Apa dia tu? Kemasan kenderaan. Nampak? Okey, kita letak dekat sini. Alright. Okey, seterusnya. Cikgu, ni apa dia buat ni cikgu? Murid ni cikgu? Nampak? Dia tengah lap juga cikgu. Betul, lap. Ini mesti kemasan kenderaan cikgu. Betul. Okey, kita pun lekatkan di sini. Alright. Seterusnya, murid-murid kalau nampak murid ini tengah menggunakan berus untuk mencuci di bahagian yang susah untuk kita cuci, betul cikgu? Betul. Iaitu kita letak di aktiviti pembersihan kenderaan. Alright, seterusnya adalah ini. Cluenya adalah mesin hampa gas. Nampak ni? Jadi ini kemasan atau pembersihan. Semestinya pembersihan. Okey. Saya tak sini boleh cikgu? Boleh. Okay. Alright. Okey, baik. Tinggal lagi 2 gambar. Iaitu ini dia. Saya nampak lengan dia je cikgu. Tapi ini kain. Kan bila ada kain ni, dia tengah lap papan pemuka. Jadi semestinya aktiviti kemasan kenderaan. Okey. Baik cikgu. Dan akhir sekali, ini dia. Sama juga ada lap-lap cikgu. Ya, kan? Jadi gambar apa ni murid-murid? Seorang murid tengah melap papan pemuka. Jadi kemasan kenderaan. Kita pun tampal di sini cikgu. Alright. Semua jawapan tu betul. Okey, saya bagi 2 markah dan Ezra 1. Satu lagi markah cikgu. 3 semua sekali. Okey, kita tampal sama-sama. 1, 2 dan juga 3. Cikgu, sambil saya tampal ni cikgu, kan mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini apa yang kita dah belajar. Silakan. Okey, rumusannya di mana kita dah belajar berkaitan dengan mengenal peralatan-peralatan yang digunakan untuk proses pembersihan dan juga kemasan kenderaan. Dan juga itu juga dah belajar berkaitan dengan teknik-teknik yang betul bagaimana nak membersihkan kabin kenderaan menggunakan alatan-alatan yang betul. Dan seterusnya kita juga dah belajar bagaimana cara untuk melakukan aktiviti kemasan kenderaan supaya kenderaan kita nampak lebih cantik dan berkilat. Betul cikgu. Ya, betul. Okey, jadi macam mana saya punya cahaya cikgu Saya punya penilaian dalam kelas ni cikgu. Tengok ada dapat 10 markas itu maksud 100%. Memang terbaik. 10 ke cikgu? 2, 4, 6. Oh lah cikgu. 10. Terima kasih banyak cikgu di atas tunjuk ajar daripada cikgu Nazir kita di dalam mata pelajaran ini. Baik, sekiranya guru-guru ataupun murid-murid ingin membuat bahan rujukan, di mana tu cikgu Nazir? Kita boleh lihat di portal Delima KPM. Di portal Delima. Baiklah, kita ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nazir di atas perkongsian tersebut di dalam mata pelajaran pendidikan khas cucian kenderaan bagi bab kemasan dalaman kenderaan, dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Katie. Baiklah, kita akan jumpa lagi dalam menengah atas seterusnya, insya-Allah bersama dengan saya Akmal Nazri. Ingat, sentiasa jaga diri. Assalamualaikum. Bye bye. Bye.